Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah kita digemparkan sebelum ini berkaitan dengan dana syarikat perjudian yang menjadi sumber kepada dana kewangan Perikatan Nasional semasa berkempen pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, dan itu menjadi isu, menjadi cakap-cakap ramai orang. Adakah memang benar kepimpinan PN yang berkempen semasa pilihan raya umum 15 pada tahun lepas adalah memang benar dana itu adalah dari syarikat perjudian? Disebabkan ada juga cakap-cakap bahawa kempen PRU15 untuk Perikatan Nasional adalah begitu mewah sekali dan menjadi tanda tanya dari mana mereka mendapat duit yang begitu banyak. Dan pada akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu kenyataan sebelum ini bahawa dana tersebut adalah dana dari syarikat perjudian. Nah, saudara-saudara, yang mengejutkan pula, tiba-tiba terdapat kenyataan bahawa SPRM belum ada membuat apa-apa pendedahan terkini yang membuktikan bahawa PN memang mempunyai ataupun menggunakan dana dari syarikat perjudian semasa berkempen dulu. Nah, akhirnya saudara-saudara, menjadi persoalan ramai orang juga, apakah yang bakal diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dari respon dari kepimpinan Perikatan Nasional. Hari ini berkaitan dengan isu yang panas dana judi, bersatu bidas. Perdana Menteri ke-10, seorang pembohong, mahu ambil tindakan saman. Nah, persoalannya yang bermain di fikiran saya adalah hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memegang platform Kementerian Kewangan. Siapa sahaja yang cuba untuk mempersoalkan berkaitan dengan kewangan, dan apa yang kita boleh katakan, contoh yang sebelum ini, contoh situasi di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir. Ini adalah berkaitan dengan mengaut kekayaan semasa menjadi pemimpin. Akhirnya Tun Dr. Mahathir yang meminta bukti. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dia minta bukti, saya bagi bukti. Nah, persoalannya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya membuat percakapan yang tidak menentu? No, bagi saya tidak setuju. Dan saya tahu, kenyataan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti menunjukkan beliau ada bukti berkaitan dengan kekayaan Tun Dr. Mahathir. Bagi saya, secara pribadi, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada bukti. Tidak mungkinlah Perdana Menteri main cakap saja. Nah, begitu juga dengan kes dana judi. Mungkinkah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai bukti yang memang menunjukkan PN memang menggunakan dana dari syarikat perjudian? Nah, itu menjadi persoalan. Dalam satu artikel di mana bersatu bidas, Perdana Menteri seorang pembohong mahu ambil tindakan saman. Susulan pengesahan tiada bukti mengaitkan dana judi dengan PN di Parlimen. Bersatu membidas Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang pembohong dan mahu mengambil tindakan undang-undang. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, jawapan rasmi di Parlimen adalah bukti selama ini Perdana Menteri membuat tuduhan yang tidak berasas dan satu rekaan semata-mata untuk memburukkan lawan politiknya. Ini berkaitan dengan jawapan bertulis Datuk Seri Azalina Othman di Dewan Rakyat bertarik 25 Mei. Sama sebagaimana beliau tanpa rasa bersalah membohongi rakyat dengan pelbagai janji. Nah, saudara-saudara, persoalannya, adakah memang Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai bukti namun belum didedahkan? Hamzah juga berkata rakyat perlu mengajar kerajaan semasa PRN yang bakal diadakan. Bagi saya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, itulah seperti yang saya kata tadi, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai bukti namun belum didedahkan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena telah memilih channel ini untuk mendapatkan info-info yang padu, info yang hangat, info yang mantap. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita dikejutkan, kita digemparkan dengan beberapa isu kebelakangan ini, berkaitan dengan salah satu isu yang panas ketika ini, yaitu isu K5 ALLAH. Nah, ini menjadi satu isu yang panas pada hari ini. Akhirnya, satu berita susulan berkaitan dengan isu K5. Nah, ini menjadi kejutan besar kepada kepimpinan pembangkang, kepimpinan Perikatan Nasional, di mana saya boleh kata dua pemimpin ataupun dua pengaruh dari Perikatan Nasional yang telah ditangkap berkaitan dengan isu K5 ALLAH ini. Nah, sebelum kita meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Dalam satu artikel, dua aktivis Perikatan Nasional direman 4 hari selepas kritik kerajaan isu K5 ALLAH. Berkaitan dengan isu yang panas ini, dua aktivis PN direman. Polis menahan reman dua aktivis Perikatan Nasional kerana kritikan terhadap kerajaan campuran berhubung isu penarikan rayuan penggunaan K5 yang dibuat baru-baru ini. Penahanan kedua-dua aktivis itu dibuat di Perlis dan Kuala Lumpur oleh pihak jenayah terkelas Bukit Aman dan direman selama 4 hari di Balai Polis Dang Wangi bagi tujuan siasatan terhadap berhubung kes melibatkan kritikan terhadap kerajaan campuran dalam menangani isu K5 ALLAH. Muhammad Faridullah bin Mokhtar atau dikenali sebagai Redline 27 dalam aplikasi TikTok ditahan malam tadi selepas hadir ke Balai Damwangi untuk memberi keterangan. Artikel ini yang diterbitkan pada 26 Mei. Sementara Muhammad Daniel bin Yusof pula ditahan di Kanggar Perlis dan pihak polis membawanya ke Damwangi untuk ditahan reman bagi siasatan kes yang hampir sama. Bagi saya ini satu tangkapan yang mengejutkan, dan sebelum ini juga apa yang berlaku di parlimen yang mengejutkan, di mana 83 MP yang menyokong usul kerajaan dan 52 MP yang tidak menyokong usul kerajaan, manakala seorang tidak mengundi dan 86 MP tidak hadir ke parlimen. Nah, saudara-saudara, persoalannya, adakah masih ada niat untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini? Nah, selepas kita mendengar dua lagi tangkapan ataupun dua lagi aktivis PN, yang saya boleh katakan pengaruh dari PN, dua lagi ditangkap ini, bagi saya ini juga salah satu langkah untuk tidak menyokong kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, peguam mewakili kedua-dua aktivis itu, Ahmad Hamzah dan Hakim, memberitahu anak guamnya berdepan siasatan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Bagi saya ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai, pasti mengejutkan pemimpin-pemimpin politik di Malaysia, tidak kira dari pembangkang, dari kerajaan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.